Sekejap kamera ni. Sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa Ustaz akan beritahu 4 peraturan ketika berada di dalam kelas online. Berapa orang yang sekarang ada ni? Sekarang cuma ada 10 orang. Kelas kamu ada 12 orang kan? Siapa lagi tak ada? Umairah, Erina. Okey. Yang pertama, kamu semua diwajibkan untuk membuka kamera. Asfa, Wildan, kamera rosak ke? Yang mana tak boleh buka kamera tu, sila bagi tahu dekat ruang chat. Kata kamera rosak ke, tu Ustaz faham lah. Okey, yang pertama saya punya kamera rosak. Okey. Asfa mana Asfa? Tidur? Berak? Okey. Yang pertama kamera. Kamera mestilah buka sebab tahu kadang-kadang setengah orang lari. Dia masuk dalam kelas, kamera tak buka, dia lari. Contohlah, setengah orang, tak semua. Okey, yang kedua ialah mic mute kan. Sila mutekan mic kamu kalau tak ada apa-apa nak cakap. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga ialah duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan Kalau kamu ada kalau kamu duduk kat kursi, duduk elok. Mana duduk kat sofa tu ke, duduk kat lantai ke, bersila ke, duduk elok. Okey, dan yang terakhir, peraturan ketika dalam kelas online yang terakhir, pakailah baju sekolah. Okey. Empat tadi Yang pertama kamera buka, yang kedua mic mute kan, yang ketiga duduk dengan sopan, dan yang terakhir ialah memakai pakaian sekolah. Ustaz tak apa. Ustaz tak ada baju sekolah. Itulah kelebihan jadi guru. Kamu nak pakai baju biasa? Kalau nak pakai baju biasa boleh jadi guru. Begitu. Okey. Okey, itu 4 tadi. Kamu ada buku teks kan? Ada? Kasih keluar buku teks. Sirah ini sirah bukan akhlak. Ini bukan akhlak, ini sirah. Cikgu sila maklumkan kita gilir-gilir. Gilir-gilir. Hari ni kalau contoh minggu lepas akhlak, minggu ni sirah. Kita gilir-gilir. Semalam minggu lepas kan, minggu lepas hari Selasa kamu dah belajar akhlak kan. Jadi untuk hari ni sirah pula. Takkan belajar akhlak je, sirah tak payah belajar. Gilir-gilir. Kita bergilir. Cikgu sila tu. Ustaz lupa nak bagi tahu kat dia. Ingat hari ni sirah. Yang mana tak ada tu boleh pergi ambil. Sekali dengan buku aktiviti ada tak? Ada? Tak ada? Kalau ada ambil sekali. Yang tak ada, tak apa, yang tak ada buku teks, tak apalah. Kamu tengok aja nanti Ustaz akan share screen. Definisi negara Islam. Kita akan belajar mengenai tajuk negara Islam. Okey. Sekejap, sebagai ruang dulu yang lain pergi ambil dulu. Bagi ruang untuk yang lain pergi ambil dulu. Dah ada Piagam. Hari ni kita akan belajar mengenai tajuk besar. Tajuk besar dia ialah Piagam Negara Islam. Tahu tak apa tu piagam? Piagam Negara Islam. So ada video nak tunjuk kat kamu ni. So ada video yang nak tunjukkan dekat kamu mengenai inilah apa dia, negara Islam. Okey, sekejap. Negara Islam dekat dunia ni, okey, mana yang kamu dekat dunia ni kan? Negara mana yang kamu tahu negara Islam? Malaysia memang agama persekutuan dia Islam. Lagi? Mekah, Madinah. Lagi? Yaman. Lagi? Pakistan. Mana? Pakistan Islam ke? Ustaz pun tak pasti. Pakistan. Ya betul, Islam. Libya? Iraq 50-50. Lagi? Iraq dia banyak ni, banyak Syiah. Syiah banyak. Macam Abuja kan. Apa dia? Turki. Indonesia tak kot. Dia pun ada orang kafir juga. Okey, Yaman, banyak lagi lah. Yaman, Turki pun negara Islam. Walaupun kau tengok Turki sekarang kan, ada orang gelek-gelek lah, apa semualah, joget-joget lagi kan.
Tapi dia punya negara Islam tau. Sebab tu dekat Turki tak banyak ada kesalahan. Contohkan jenayahan, tidak banyak yang melakukan jenayah. Sebab jenayah dia akan ikut ni. Dia punya hukuman dia perit. Okey, Ustaz ada video dia tunjuk. Sekejap sebelum tu. Tunjuk video no. Ni mengenai negara Islam lah. Ustaz share screen dulu. Share screen dulu. Ni mengenai negara Islam. Okey, nampak tak? Nampak Nampak. Nampak Okey, Ustaz. Sekejap. Kita akan tengok video mengenai negara Islam. Negara Islam. Okey. Tengok. Kuat ke slow? Kuat sangat. Saya slowkan sikit Tak dengar bagi tahu. Oh, ini pun negara Islam juga. Tengah ni, India. Okey, terus. Yang paling lama yang Islam orang yang berada negara tu Indonesia. Jadi agama terbesar. Kedua. Pakistan. Pakistan tu maksud nama Pakistan maksudnya naik ya. Lebih ke atas tengok. Ini antara yang terbanyak lah. Terbanyak orang Islam dalam negara dia. Malaysia tak masuk. Negara kecil. Pakistan motong. Nampaknya Pakistan dah nak ke garis selamat. Covid ni. Bangladesh naik. Lebih lagi Bangladesh. Ini. Salah. Ini lagi 2020. Dalam 2020 Indonesia paling teramai. Sekali lagi. Bangladesh nak motong. Nampaknya dah motong. Meluk memang dalam negara itu ramai dengan orang Islam. Iraq pun makin lama. Mesir, Syria, Bangladesh, India pun ramai juga Kemudian sekarang ini Hindu kan, berhala lah tapi dari gerang ramai orang Islam juga. Ini katakanlah Bangladesh Islam antara 2020 ni yang paling ramai, paling banyak dekat dalam negara ni ialah Bangladesh lah. Negara Islam yang paling teramai. Okey. Itu tadi. Kejap, satu lagi video. Video mengenai piagam Madinah. Piagam. Definisi negara Islam. Kejap, buka video tadi. Mana video tadi? Video tadi hilang dah. Video negara Islam tadi. Tapi dia bahasa Indonesia Faham lah Indonesia. Mana video tadi Apa kok? Kejap. Hilang lah video tu.
Tak apalah nantilah. Kalau ada Ustaz tunjuk balik lah nanti. Minggu depan ke, dekat sekolah ke nanti. Dah hilang dah video tu. Jadi ada. Okey tak apa. Video dia hilang dah tak apa. Teruskan. Okey, kamu ada buku teks kan? Keluarkan buku teks. Yang tak ada buku teks, apa Ustaz akan share screen. Ustaz lupa nak save video tadi. Dia dah hilang lah. Okey. Yang ada buku teks. Tajuk kita yang pertama ialah asal negara Islam kepentingan negara Islam. Kita sekarang berada di dalam negara Islam. Malaysia ni lah salah satu negara Islam. Kita punya agama dia ialah Islam. Terkenal dengan Islam lah. Kita punya negara ni. Definisi negara Islam. Okay, saya nak minta Muaz, tolong baca Muaz penerangan dia. Pengertian negara Islam. Pengertian negara Islam ialah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlandaskan segala hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta ijtihad yang sebenar. Sambung bawah. Negara Islam ialah sebuah negara yang sesuai kerana negara ini melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan keadilan dan kesesamaan serta memberi kebajikan kepada rakyatnya sama ada yang beragama Islam ataupun penganut agama lain. Okey, terima kasih Muaz. Ini saya nak terangkan mengenai keadilan. Dalam zaman dulu kan, negara mana yang tidak mengamalkan keadilan ni? Siapa tahu? Zaman dulu, negara mana yang tidak mengamalkan keadilan? Tak tahu. Firaun. Mesir. Firaun dia raja mana? Mesir. Okey, Mesir. Okey, Firaun dia tidak mengamalkan keadilan. Sebab tu negara akhirnya dia punya negara sekarang ni negara ini sebagai negara yang kuno. Kuno tu macam ketinggalan zaman. Kalau kamu pernah pergi Mesir, Ustaz belajar kat sana. Ustaz pergi Mesir, waktu Ustaz sampai dekat Mesir je, dekat airport tu, sampai dekat airport nak pergi ke tempat Ustaz belajar tu, dekat highway ada unta. Ketak unta dekat highway. Mak Datuk. Begitu. Sebab tu orang gelarkan Mesir ni negara kuno. Okey, contoh lagi, duit diorang dengan duit kita dua kali ganda. Contoh kita ada RM1, kalau kita tukarkan ke sana, kita akan dapat RM2 sana. Contoh kalau kita ada 100, kita tukarkan ke duit diorang, kita akan dapat 200. Sebab tu diorang digelarkan sebagai negara kuno. Sebab apa? Pemerintahan diorang lah. Yang zalim zaman dulu Firaun dengan zaman zalim dia angkuh belagak. Okay, macam tu lah. Sampai dekat jalan raya ada kedai dekat highway. Pecut. Gitu. Macam. Okey, lepas tu ni mengamalkan keadilan. Negara Islam dia akan mengamalkan keadilan. Orang yang melakukan kesalahan akan dihukum macam Turki. Negara Turki ialah antara negara yang tidak banyak melakukan kesalahan. Walaupun negara diorang kaya kan. Negara diorang maju. Ni negara diorang kalau ada orang yang melakukan kesalahan, dia punya denda tu, dia punya hukuman tu teruk, setimpal. Macam kat Malaysia kan. Dekat Malaysia kalau mencuri, penjara. Tapi diorang lain. Kalau mencuri, potong terus. Okey, macam tu lah. Kira macam tu lah negara yang mengamalkan keadilan. Jadi orang yang baik tidak ditindas lah. Contoh lagi, negara yang mengamalkan ataupun mengamalkan hadis dan juga sunnah. Kalau kamu perasan lah, menteri ke, mana-mana ke, dia akan mulakan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis. Contoh, kita tengok ucapan menteri. Jom Ustaz buka video. Ucapan menteri. Menteri kita siapa? Menteri di Malaysia siapa? Siapa menteri Malaysia ni? Ucapan menteri.
Selalunya dia akan mulakan dengan kata-kata ataupun dimulakan dengan bismillah ataupun kata-kata yang baik. Okey, tengok. Itu tak dengan bismillah ataupun salam Indonesia ke? Itulah ni selamat. Nampak kan? Kita mesti terus berusaha. Sudah. Kita mesti terus berusaha. Kita tidak boleh menyerah kalah. Untuk itu bermula 13 Januari yang lalu. Sekejap. Kita tengok yang mula-mula punya. Tadi dia tak mula, dia terus sampai dia. Malaysia mula merekodkan kes. Terpotong. Patutnya akan ada Tak apa lah, lambat pun. Lambat, masa nak habis. Okey, negara Islam dia akan mulakan dengan ucapan hadis ataupun sesuatu dalam dia punya ucapan tu dia akan keluarkan hadis ataupun dalil ayat Al-Quran. Jadi negara tu akan mengikut kena mengikut ni lah hadis ataupun Al-Quran. Okey. Macam kat Malaysia ni menteri orang Islam tak boleh bukan orang Islam. Jadi menteri kat Malaysia ni orang Islam. Jangan daripada menteri yang pertama sampailah yang ke sekarang semuanya orang Islam. Jadi kita punya negara ni negara Islam. Agama persekutuan ialah agama Islam. Okey, terus tujuan negara Islam, apa tujuan dia? Ini tujuan dia. Okey, ada empat. Empat ke? 3. Okay, ini pertama, kedua, ketiga. 3 tujuan negara Islam. Okey, Ustazah Emril baca Emril. Yang mana? Yang menegakkan perundang. Ni dia. Menegakkan. Hukum Allah SWT ialah undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia supaya manusia beroleh kebahagiaan dalam kehidupan mereka seperti undang-undang jenayah, muamalat dan undang-undang jihad. Okey, masih Emril. Okey, soalan tanya. Dekat dalam dunia ni, negara mana yang pertama Islam? Siapa tahu? Dalam dunia ni, negara mana yang pertama Islam? Tak tahu? Madinah. Nabi pergi ke Mekah. Nabi lahir di Mekah. Waktu Nabi ke Mekah tu, diorang semua tak menerima ajaran Nabi. Jadi Nabi pun berhijrah ke Madinah. Ataupun dipanggil Yasrib. Zaman dulu nama dia Yasrib. Dan Nabi tukarkan kepada Madinah. Waktu dekat Madinah tu, barulah diorang semua ikut negara Nabi. Dia ikut ajaran Nabi. Ada yang setengah tak ikut, ada yang setengah ikut. Jadi negara dalam dunia ni, yang pertama Islam ialah Madinah. Lepas tu barulah lepas Madinah, lepas Islam berkembang, barulah pergi ke Mekah, ke Turki, Jordan sana, sampailah ke sini, Malaysia. Okey, jadi negara yang pertama Islam ialah Madinah. Okey, yang seterusnya. Okey, Muaz. Zaliman dapat dihapuskan melalui keadilan yang dikuatkuasakan oleh pemerintah secara saksama. Melalui negara Islam, keadilan sebenar dapat ditegakkan kerana keadilan Islam bersifat sejagat tanpa mengira warna kulit, keturunan, kedudukan dan pangkat. Okey, terima kasih Mas. Pangkat. Okey, tadi Ustaz baru tengok cerita Jivana tau. Kamu pernah dengar tak cerita Jivana? Pernah tengok tak cerita Jivana? Tak pernah tengok? Cerita apa? Dah pernah tengok? Okey, dalam cerita Jivana ni, dia ada sekolah-sekolah jahat, budak-budak sekolah jahat. Dekat dalam sekolah jahat tu ada seorang ketua dia yang zalim. Dia punya ketua lah, contoh macam ketua kelas kamu.
Contoh, contoh kalau kamu zalim tak? Tak kan? Cakap ni tak kan? Kata kamu baik kan? Okey. Ataupun pengawas. Pengawas zalim tak? Pengawas. Siapa pengawas hari ni? Ramai pengawas kan? Zalim tak? Tak kan? Jadi dalam cerita Jivana ni, ketua kelas dia, ketua dia zalim. Dia mana yang budak baru masuk, dia seksa, dia dera. Last sekali, ketua kelas dia, bukan ketua, bukan ketua kelas, ketua dia dijatuhkan oleh orang yang adil. Nanti kamu tengoklah cerita Jivana nanti macam cerita budak-budak gangster, gaduh-gaduh. Tapi kalau kamu faham cerita tu elok, dia mengenai kezaliman seorang ketua yang zalim dan dijatuhkan, ketua tu jatuh disebabkan seorang yang adil. Dia melakukan keadilan. Nanti kamu tengok, kalau kamu free lah tengok cerita tu ada. Dia yang cerita episod ni. Okey, itulah. Jadi kezaliman boleh dijatuhkan dengan keadilan. Jadi kalau kita melakukan keadilan, semua orang akan suka. Contoh kalau kita paksa orang suka kepada seseorang tu, memang dia akan suka tapi kerana paksa. Contoh kamu suka main game. Ada setengah orang dia ni tak suka main game, tapi dia dipaksa oleh kawan-kawan dia main game. Jadi dia main game kerana terpaksa, kerana suka. Ada setengah orang memang lahir-lahir dah main game. Keluar daripada mak dia main game. Tak. Contoh. Ada setengah orang macam tu. Memang suka sejak kecil lagi dia dah suka main game. Okey. Jadi macam tu juga dengan kezaliman ni. Jadi kezaliman boleh dijatuhkan dengan keadilan. Okey. Dan yang terakhir senak surut. Wildan. Wildan ada? Ada. Okey, Wildan baca Wildan ni. Mana? Musa 4. Ni. Ke surat 4. Yap. Menyempurnakan kebajikan kepada rakyat. Pemerintah Islam akan berusaha untuk menjamin keamanan, kemakmuran dan menyempurnakan hak-hak rakyat. Kekejaman, penindasan dan kezaliman akan dibanteras. Dan mereka yang dizalimi akan mendapat perlindungan dan pembelaan. Golongan yang lemah diberikan makanan dan tempat tinggal. Okey. Terima kasih Wildan. Okey. Kerajaan sekarang buat, sekarang lah. Kalau kamu tak tahu, kan waktu zaman COVID-19 ni ramai yang kena buang kerja kan. Betul tak? Ramai lah. Tapi kalau yang tak kena buang kerja tu, alhamdulillah lah, baguslah. Okey, apa yang rakyat buat? Apa yang kerajaan buat? Apa yang Perdana Menteri buat? Dikeluarkan duit. Kamu tahu tak, sekarang ni orang-orang yang dah bekerja, dia ada simpanan duit dia dekat dalam KWSP. Kamu tahu tak KWSP? Tak tahu kan? Orang yang dah bekerja, gaji dia akan dipotong sikit, masuk dalam 10% kot. Gaji dia akan dipotong 10% masuk dalam KWSP. Dalam KWSP tu tak boleh keluar. Dia boleh keluar apabila kamu berumur 55 tahun. Ataupun umur ataupun umur 50 tahun. Waktu tu contohlah kamu start kerja daripada umur 20 sampai umur 50. Banyak duit tu. Jadi dia akan jadi banyak lah. Ada mungkin dalam 13,000, 14,000, 15,000, 100,000. Jadi orang yang kena buang kerja ni, menteri bagi kelulusan ataupun kelonggaran. Dia bagi keluarkan duit KWSP tu walaupun tak boleh keluar. Duit tu tak boleh keluar. Duit tu untuk simpanan masa kamu tua. Jadi boleh keluar. Menteri boleh keluarkan. Jadi itulah inisiatif dia. Jadi menteri kasih lagi duit untuk orang yang susah. Contoh yang bujang, yang dah berkahwin tapi pendapatan dia kurang daripada 2,000. Tu kerajaan bagi lagi. BERIM lagi apa? BPR, banyak lagi menteri. Itu untuk orang yang susah. Jadi orang yang kurang kemampuan, dia layak untuk menerima bantuan. Ataupun contoh orang yang miskin kan, dia layak menerima zakat. Ni. Untuk orang yang kurang kemampuan. Kalau macam kamu tengok macam contoh Ustaz Abid Liu, dia tolong orang yang kurang kemampuan. Walaupun dia bukan kerajaan, dia tolong dengan menggunakan duit, bantuan duit yang orang sumbang. Jadi dia gunakan untuk menolong orang yang susah. Jadi kerajaan pun ada tolong juga. Okey. Jadi inilah tolong kerajaan. Kalau ini untuk negara Islam lah, layak menerima bantuan. Contoh dalam gambar ni, orang yang susah layak menerima bantuan. Okey. Terus
Next, ini dalil. Kamu hafal dalam surah apa ni? Tak tulis ya? Surah Al-Hajj. Dibaca mengenai negara Islam. Okey. Ciri-ciri negara Islam. Ini kita sambung nanti. Tak boleh nak sempat dia kan nanti sambung kat sekolah. Kamu tahu kan sekolah akan dibuka kan? Tahu? Tahu kan? Tahu. Jadi Ustaz Arab, kamu teruskan berdoa, mungkin berkat doa-doa kurang adik-adik kamu berdoa, akhirnya kita boleh ke sekolah balik. Kamu nak sekolah ke, kamu suka pergi sekolah ke, kamu suka belajar rumah? Kamu mesti suka belajar rumah kan? Tak suka? Ada setengah orang tak suka, macam Ustaz kurang sikit kat rumah ni. Sebab tak boleh, susah sikit nak balik kerja rumah. Okey, itu saja. Sekejap, sebelum tu, belum lagi. Sekejap. Ustaz nak bagi kamu aktiviti. Ada kan semua ada buku aktiviti kan? Okey, keluarkan buku aktiviti kamu. Yang kuning tu, kamu tanda tanda. Tanda, keluarkan pensel, keluarkan buku tulis. Kita keluarkan pensel. Kamu tanda dekat muka surat 1. Tanda. 2 dan juga 3. 1, 2 dan 3. Okey. Itu kerja rumah kamu. Bila kamu kena hantar? Minggu depan kamu kena hantar. Kamu masuk sekolah bila? Kamu lambat kan? Minggu depan tahun 1 dengan 2 start sekolah. Minggu satu lagi baru kamu masuk sekolah. Jadi kamu siapkan. Nanti boleh hantar dalam Google Classroom. Macam akhlak juga. Ustaz akan bagi tahu kerja rumah dalam Classroom. Okey, kalau kamu tak tahu, contoh kamu rasa, tak tahu lah Ustaz macam mana nak buat ni. Ustaz bagi kamu kemudahan, pilihan. Kamu boleh rujuk dalam buku teks. Janganlah conteng, kamu dah besar anak-anak. Oh, siapa conteng ni? Kamu dah besar ni conteng lagi. Okey. Jadi Ustaz bagi kamu kelonggaran. Kalau kamu tak tahu, kamu boleh rujuk buku teks untuk rujukan. Kita tengok dalam buku teks kalau tak tahu. Okey. Teruskan berdoa kepada Allah semoga COVID-19 ni ditamatkan. Okey. Saya rekod tak? Rekod kan? Sebaik rekod. Sekejap saya lupa. Satu lagi, nanti kita akan kamu tahu kan kamu akan menduduki UPKK kan? Tahu kan semua? Tahu. Kita nak bagi tahu jangan buang buku tahun 5 tu. Kalau ada buku tahun 5 tu boleh buat ulang kaji lagi. Sempat lagi insya-Allah nanti kalau buka sekolah nanti kita akan ulang kaji subjek tahun 5 untuk UPKK ni. Tahun ni kamu ada 2, UPKK dengan SRA. Jadi UPKK tu kalau masih ada nanti kalau sekolah buka, kalau kamu masih ada lagi buku tahun 5 tu jangan buang. Bawa atas sekolah, kita akan buat ulang kaji sikit untuk tahun 5 UPKK. Okey, kalau untuk akhlak pun sama juga. Kalau ada yang dibawa, kita akan ulang kaji sama-sama. InsyaAllah. Kalau kita berjumpa di sekolah nantilah. Okey, last nak beritahu. Jangan putus asa. Jangan, walaupun saya tahu mesti ada setengah orang yang tak suka kan sekolah buka. Betul tak? Yang tak boleh jawab, tak boleh duduk rumah, kelas banyak, tak boleh nak pegang handphone. Macam Nazrul dia suka duduk rumah. Duduk rumah main game. Tak ada kelas dia main game. Contoh. Setengah macam tu. Jadi jangan kamu rasa tak syok, malas tak sekolah. Jangan kamu putus asa sebab perjalanan hidup kamu masih panjang. Okey, kamu baru darjah 6. Relax lah. Baru darjah 6. Nanti kamu ada form 1, form 2, form 3 dah bekerja, form 5, form 6. So universiti kamu dah boleh kerja, kamu dah bebas. Dah kerja kamu dah bebas. Just start sekarang. Dah bebas. Okey, boleh ya? Jangan putus asa, teruskan usaha. InsyaAllah usaha tu tangga kejayaan. Kalau kamu nak berjaya, kalau kamu nak jadi, contohlah macam seorang orang dia jadi streamer yang berjaya, dia nak main game, dia jadi pro player main game dia, ataupun dia jadi YouTuber. Setiap kejayaan mesti ada usaha. Kalau tanpa usaha tak akan berjaya. Kamu ingat kejayaan tu datang dengan goyang kaki? Tak. Kejayaan tu datang dengan usaha.
Jadi teruskan usaha. Tanpa ilmu, kamu takkan boleh berjaya. Kamu akan sesat jalan. Okey. Sampai sini je kelas kita. InsyaAllah nanti kita jumpa, ada masa kita jumpa di sekolah nanti. Ustaz bagi tahu, kelas baru tau. Okey. Sampai sini saja. Ada soalan tanya? Tak ada Ada Ustaz. Apa dia? UPSR ada ke? UPSR setakat ni yang Ustaz tahulah, tak tahu ada ke tak ada. Yang Ustaz tahu dimansurkan, dipadamkan, tak ada. Oh. Tak. Mana kau jangan ubah fikiran ke? Saya tak tahulah. Tapi yang Ustaz tahu setakat ni tak ada UPSR. Tu muka siapa ni dia belakang ni. Yang Ustaz tahu tak ada lah. Yang cuma ada UPKK dengan PSRA je. PSRA sahaja. Okey. Sampai sini je kelas kita. Kita tutup kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul an. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as. Innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Okey, sebelum tu Ustaz ambil gambar kehadiran. Ustaz nak record kehadiran. Macam masa kehadiran Ustaz ambil melalui gambar ya. Senyum. Sekejap Ustaz tutup share screen. Tutup share screen, tutup ni sekejap.